Bismillahirrahmanirrahim. Berhijrah ke Habasyah. Tekanan-tekanan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum berlaku di pertengahan atau di akhir tahun yang keempat selepas nubuwah. Kemudian menjadi berkurangan beberapa ketika. Tiba-tiba memuncak kembali di pertengahan tahun yang kelima dengan cara yang lebih hebat. Sehingga ada di kalangan mereka yang berfikir mengenai cara-cara untuk membebaskan diri dari penyiksaan yang berterusan dilakukan ke atas mereka. Di saat yang mencabar itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala turunkan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surah Makkiyah, mengisahkan 7 orang pemuda yang bersembunyi dalam gua. Dibenarkan bersembunyi beruzlah bila menghadapi tekanan. Kisah Nabi Khadir alaihi salam yang mengetahui perkara-perkara laduni diberi oleh Allah Ta'ala. Jangan takut pada masa depan. Kisah Zulkarnain, raja Islam yang menakluk dunia, menandakan Islam akan menang. Jangan takut. Ini suratul Kahfi. Termasuk surah Yasin, mengisahkan 3 orang rasul yang mengikut seorang saja, dipijak beramai-ramai, mati. Dalam surah tersebut terkandung beberapa kisah yang menjadi jawapan kepada masalah yang dihadapi. Di dalam terdapat kisah Ashabul Kahfi yang menjadi iktibar bagaimana hijrah meninggalkan negara kafir sebagai satu cara untuk memelihara akidah. Manakala kisah Musa dan Khidir menunjukkan betapa sesuatu perkara yang berlaku janganlah dipandang dari segi zahirnya sahaja, kerana mungkin banyak hikmah-hikmah yang tersirat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kebaikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kisah Zulkarnain memberi pengajaran bahawa Allah tetap akan mengurniakan pemerintahan yang sebenar kepada orang-orang yang beriman dan memberi keselamatan bergolongan mustad'afin. Golongan yang lemah akan ditolong oleh Allah Ta'ala bila tiba masanya. Lalu pada bulan Rajab tahun kelima nubuwah, rombongan yang pertama dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah berhijrah ke Habasyah. Setelah Rasulullah SAW memberitahu bahawa negeri Habasyah ketika itu diperintah oleh seorang raja yang tidak menzalimi rakyatnya. Habasyah menjadi negeri yang selamat untuk mendapat perlindungan dari fitnah, tekanan yang sedang berlaku di Mekah. Di antara mereka yang menyertai rombongan pertama ialah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan isterinya Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Abu Zaifah bin Utbah dan isterinya Suhailah binti Suhail, Az-Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul Asad dan isterinya Ummu Salamah, Uthman bin Maz'un, Amir bin Rabi'ah dan isterinya Layla binti Abi Hathmah, Abu Sabrah bin Abu Raham dan Suhail bin Baina. Ini sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Kemudian diikuti oleh rombongan Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, sehingga jumlah mereka yang berhijrah menjadi seramai 83 orang. 83 orang sahabat berhijrah ke Habasyah. Kerana raja dia raja yang adil, Kristian Ortodok, menganut Kristian Ortodok. Kepada siapa yang pergi melawat Habasyah, orang Kristian Habasyah ni lain dengan Kristian yang lain. Dia sembahyang ada rokok sujud macam kita juga, tapi juga Kristian, menandakan saki baki ajaran Nabi masih ada. Kalangan Kristian Ortodok di Habasyah. Apabila orang-orang musyrikin Quraisy mengetahui berlakunya hijrah ke Habasyah, mereka menghantar 2 orang utusan, iaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Ammar bin Al-As, untuk berunding
dengan Najasyi Raja Habasyah yang belum lagi menganut Islam, supaya jangan membenarkan orang Islam yang berhijrah itu tinggal di negeri Habasyah. Lalu pemimpin Mekah yang kafir musyrikin mengata dua orang yang terkenal dengan bijak, berhujah, iaitulah Abi Rabi'ah bin Amr, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Ammar bin As, yang terkenal dengan bijak. Mereka ni belum masuk Islam lagi, kafir lagi masa itu. Dua-dua ni dianggap sebagai diplomat yang pandai berunding, dihantar pergi Habasyah untuk memujuk Raja Habasyah jangan benar orang Islam tinggal di Habasyah. Mereka ke Habasyah dengan membawa hadiah-hadiah yang banyak kepada raja dan pembesarnya. Bawa rasuah, hadiah barang yang mahal yang dibawa daripada Yaman, dibawa daripada Syam, kerana banyak peniaga Arab berniaga di Yaman dan di Syam. Barang mahal dibawa untuk beri hadiah kepada Raja Habasyah. Bagaimanapun Najasyi tidak bertindak sewenang-wenang. Raja Habasyah ni raja yang adil, tak makan dengan rasuah. Dia periksa dulu. Ia mahu menyiasat terlebih dahulu, walaupun utusan itu memberitahu bahawa yang datang itu ialah orang-orang yang menyeleweng dari agama nenek moyang mereka. Dua rombongan ini beritahu ada penduduk daripada Mekah yang menganut agama baru, agama menyeleweng, agama nenek moyang. Ada orang sesat, kata dia. Orang masuk Islam ni sesat. Minta jangan benar duduk sini. Agama nenek moyang serta agama yang menjadi pegangan mereka, bukannya seperti agama Kristian yang menjadi agama Najasyi. Ini bukan agama Kristian, bukan agama Nabi Isa, agama Nabi Muhammad yang baru mengaku jadi Nabi. Lalu orang-orang Islam dipanggil menghadap Raja Habasyah. Raja Habasyah panggil orang Islam untuk nak sa'ah. Apabila mereka ditanya tentang apakah agama yang menjadi pegangan mereka, lalu dulu bicara orang-orang Islam, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an menyampaikan ucapannya dengan menegaskan. Ja'far menyampaikan ucapan kepada Raja Habasyah. Ucapannya dinaskan. Ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam wa na'kulul al-maitah atau al-mitah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar wa ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if fa kunna 'ala dhalik hatta yab'atha Allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafah fad'ana ila Allah linuwahhidahu wa na'budahu wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awthan wa amarna bi sidqil hadith wa ada'il amanah wa silatir rahim wa husnil jiwar wal kaffi 'anil maharim wad dima' wa nahana 'anil fawahish wa qawliz zur wa akli mal yatim wa qadfil muhsanat wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'a wa amarna bis salati waz zakati was siyam fa'addad alaihi umur al-islam, umur al-islam, tak ada alilang, umur al-islam, bukan al-umur, umur al-islam. Fasaddaqnahu wa amanna bihi wattaba'na ala ma ja'a bihi min Allah fa'abadna Allah wahdah falam nushrik bihi syai'a wa harramna ma harrama alaina wa ahlalna ma ahalla lana fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna wa fatanuna an dinina liyarudduna ila ibadatil awthan min ibadatillahi ta'ala wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'ith falamma qaharuna wa zalamuna wa dayyaqu alaina wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila biladik wa ikhtara'na ala man siwak wa ikhtarna ala man siwak man siwak wa raghibna fil jiwarik warajawna waraghibna betul mati warajawna alla nuzlam indaka ayyuhal malik. Menunjukkan Ja'far ni seorang ahli pidato yang petah, yang pandai berhujah.
mengalahkan dua diplomat Quraisy yang kafir tadi. Wahai raja, kami dahulunya orang-orang jahiliah, kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan kekejian zina, memutuskan keluarga, jahat terhadap jiran, dan orang yang kuat memakan menindas orang yang lemah. Kami terus dalam keadaan begitu sehinggalah Allah membangkitkan kepada kami seorang rasul dari kalangan kami. Kami kenal titisan keluarganya, sifat benarnya, amanahnya, dan bersihnya dari melakukan dosa. Lalu ia mengajak kami kepada Allah supaya mengesahkannya dan menyembahnya, meninggalkan apa yang telah disembah oleh kami dan nenek moyang kami selama ini kepada patung-patung dan berhala-berhala. Ia menyuruh kami bercakap benar, menunaikan amanah, menghubungkan keluarga silaturahim, berbaik-baik dengan jiran, meninggalkan yang haram dan meninggalkan pertumpahan darah. Ia melarang kami dari kekejian zina, bercakap bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh perempuan yang bersih dengan tuduhan zina. Ia menyuruh kami menyembah Allah yang Maha Esa dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ia menyuruh kami mendirikan sembahyang, memberi zakat dan berpuasa. Lalu Sayyidina Ja'far menyebut beberapa perkara yang diperintah oleh Islam. Kami mempercayai dan beriman kepadanya. Kami mengikut kepada ajarannya dibawanya dari Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya dengan segala sesuatu yang lain. Kami mengharamkan apa yang diharamkan kepada kami, dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan kepada kami. Lalu menyebabkan kami menentang kaum kami, menentang kami. Mereka menyeksa kami dan melakukan kekejaman yang menguji kami agar murtad dari agama kami, yang supaya kembali semula menyembah berhala dengan meninggalkan Allah, menghalalkan kembali apa-apa sahaja keburukan yang dihalalkan dahulu. Apabila mereka memaksa kami, menzalimi kami dan menindas kami dan menghalang kami dari menganut agama kami, maka kami keluar meninggalkan negeri, menuju ke negeri makmur Tuanku. Kami memilih Tuanku tanpa memilih orang lain. Kami inginkan perlindungan dan kami berharap bahwa kami tidaklah diunyanya di sisimu, wahai raja, kata Ja'far. Lalu Najasyi berkata kepada Ja'far, apakah apa-apa ayat dari Tuhan bersamamu? Ada tak wahyi? Kalau Nabi, Rasul ada wahyi. Ada tak ayat Quran, ayat yang diwahyikan kepada Nabi Rasul. Ja'far pun membaca permulaan surah Maryam dan beberapa ayat selepasnya. Dia mendengarnya, Najasyi menangis sehingga basah janggutnya. Menangis Najasyi dengar ayat Quran yang dibaca, surah Maryam, menandakan dia beriman. Betul macam Injil yang sebenar, bukan Injil yang diubah. Begitu juga para padri yang berada di situ. Najasyi berkata, sesungguhnya apa yang dinyatakan ini dan apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam keluar dari sumber yang satu. Seterusnya Najasyi berpaling kepada kedua utusan Quraisy dan berkata kepada mereka, pergilah kamu berdua, demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kamu, dan mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenangnya. Najasyi halau dua utusan ini. Ini kerana ucapan yang menarik. Besok harinya Ammar bin As dan Abdullah bin Rabi'ah datang lagi dengan membawa hujah baru agar Najasyi tidak membenarkan para muhajirin berada di negerinya. Mereka berkata kepada Najasyi, wahai raja, mereka telah berkata terhadap Isa bin Maryam dengan perkataan yang tidak patut. Dia ingat Najasyi ni percaya Nabi Isa ni anak Tuhan. Di mana ajaran Islam yang Nabi Muhammad bawa ni, Isa adalah hamba dan rasulnya, bukan anak Tuhan. Dia tak tahu Najasyi mazhab ortodok, mazhab yang mengesahkan Allah. Lalu Najasyi memanggil semula orang Islam untuk mendapat penjelasan. Peristiwa itu menjadi satu ujian lagi
terhadap orang-orang yang beriman, tetapi mereka yang berjaya di dalam ujian imannya tetap betul terang dalam perkara akidah, tanpa bimbang dan takut kepada tindakan Raja Habasyah, kerana mereka sudah biasa dengan segala tindakan. Dengan tugasnya Ja'far menyatakan, dengan tegahnya Ja'far mengatakan, kami menganggapnya sebagaimana yang diajar kepada kami oleh Nabi kami bahawa Isa bin Maryam itu hamba Allah, Rasulnya, dan kalimahnya yang dihantarkan kepada Maryam yang bersih dari melakukan kerja zina. Ini kepercayaan kami. Isa adalah hamba Allah, Rasul, dilahirkan tanpa bapa. Siti Maryam tak ada bapa, tak berzina, dilahirkan oleh Allah dengan kun fayakun, bukan dengan persetubuhan. Ini kepercayaan kami. Apabila mendengar Najasyi menepuk tanah dengan tangannya dan mengambil sebatang ranting yang ada di tanah dan berkata, demi Allah, tiada lain Isa bin Maryam itu daripada yang kamu ucapkan. Jelas seperti ranting ini. Dia tunjuk kedua utusan ini. Jelas depan aku macam ranting ini. Tidak syok lagi benarnya. Benar. Tiba-tiba padri-padri yang mengelilinginya mengeluh. Najasyi berkata kepada mereka, sekalipun kamu mengeluh dan berpaling pula kepada orang-orang Islam, kamu berada dalam keadaan aman di negeriku. Sesiapa yang mencela kamu, rugilah dia. Aku tidak suka walaupun kiranya diberi emas sebesar bukit, sedangkan aku menyakiti seorang sahaja di kalangan kamu. Pulanglah kembali hadiah yang diberi oleh kedua-dua orang itu. Aku tidak berhajat kepadanya. Dipulangkan semua hadiahnya, suruh balik. Ini ketegasan Najasyi. Menurut riwayat Al-Baihaqi, bahawa Rasulullah SAW telah menyusuli perjalanan para muhajirin ke Habasyah dengan mengutus surat pada Najasyi. Surat yang tersebut berbunyi, ini Nabi atau surat, Nabi atau surat pada Raja Habasyah. Suratnya ialah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Najasyi al-Asgham, Malikal Qudus al-Mu'min al-Muhaimin, wa ashhadu anna Isa ruhullah wa kalimatahu alqaha ila Maryam al-Batul at-tahirah at-tayyibah al-hamim hasinah, fahamalat bi Isa fakhalaqahu Allah min ruhihi wa nafkhatihi kama khalaqa Adam biyadihi wa nafkhatihi, wa inni ad'uka ila Allah wahdahu la sharika lah wal muwalati ala ta'atihi wa an tattabi'ani fatu'mina bi wa billadhi ja'ani fa inni rasulullah wa qad ba'athtu ilayka ibn ammi Ja'fara wa ma'ahu nafarun minal muslimin fa idza ja'uka fa aqirhum wa da'il tajabbur wa inni ad'uka wa junudaka ila Allah azza wa jal wa qad ballaghtu wa nasahtu faqbalu nasihati wassalamu ala man ittaba'al huda. Ini surat Nabi Raja Habasyah. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, dari Muhammad kepada Najasyi Raja Habasyah. Najasyi ini perkataan Habasyah, makna dia raja. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Sesungguhnya aku tunjukkan kepadamu dengan memuji Allah, Raja yang maha suci, yang memberi keamanan lagi maha memelihara. Dan aku bersaksi bahawa Isa itu ruh Allah dan kalimahnya yang dikurniakan kepada Maryam yang bersih suci dari kejahatan. Lalu ia mengandungnya Isa, maka Allah menciptanya dari roh yang diciptanya dan tiupannya dengan ditugaskan malaikat Jibril, sebagaimana ia pernah mencipta Adam dengan tangannya dan tiupannya yang layak dengan sifat ketuhanannya. Sesungguhnya aku menyeru kamu kepada Allah Maha Esa yang tiada sekutu baginya, mengajak kamu bersetia memberi taatan mutlak kepadanya, bahawa kamu mengikutnya, beriman kepadaku dan kepada ajaran yang didatangkan kepadaku. Sesungguhnya aku ialah Rasulullah, aku utuskan kepadamu sepupuku Ja'far dan bersama-samanya beberapa orang Islam.
tinggalkan sifat sombong, dan sesungguhnya aku mengajak kamu dan bala tentera kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya aku telah menyampaikan dan aku telah memberi nasihat. Terimalah nasihatku, selamat sejahteralah kepada siapa yang mengikut petunjuk yang benar. Ini surah Nabi pada Raja Habasyah. Surah yang diutuskan itu diikuti oleh berhasilnya dua perkara yang penting. Satu, surah yang diutuskan itu kena pada masa dan orangnya. Sikap Najasyi yang adil menjadi hatinya terbuka menerima kebenaran. Begitulah sikap orang-orang yang mendengar apa yang didengar lalu menerima apa yang baik. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima dengan penuh keimanan. Najasyi masuk Islam. Tidak sekadar air matanya melilih membasahi janggut demi mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasulnya, tetapi diikuti dengan surat jawapan menyatakan betapa Islam itu, dan Rasul diterima dalam hati sanubarinya dengan penuh keikhlasan. Surat jawapannya berbunyi, ini surat Najasyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatkan oleh Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min an-Najasyi al-Askham bin Abhar. Salamun alayka ya Nabi Allah min Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa huwa alladhi hadani ila al-Islam. Faqad balaghani kitabuka ya Rasulullah fima dzakarta fihi min amri Isa wa rabbis samai wal ard anna Isa alaihi salam ma yazidu ala ma dzakarta wa qad arafna ma ba'asta bihi wa qad arafna ma ba'asta bihi ma ba'asta damatu ilaina wa qarrabna wa qad arafna ma ba'athna wa qarrabna ibn ammika wa ashabihi wa ashhadu annaka rasulullah صادقا ومصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين وأرسلت إليك بارحا بن الأسخم بن أبحر فإني لا أملك إلا نفسي وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله فإني أشهد أنما تقول حق. Mana dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kepada Muhammad Rasulullah terus disebut Muhammad Rasulullah, selamat sejahtera di atasmu wahai Nabi Allah, dari Allah, dan ke atasmu juga rahmat Allah dan berkatnya, bukan berkata berkatnya, buah itu dan berkatnya. Tiada Tuhan yang sebenar malaikat dia yang telah memberi petunjuk kepada daku untuk menerima Islam. Sesungguhnya telah sampailah kepadaku surat darimu wahai Rasulullah, di dalamnya apa yang telah engkau sebutkan berkenaan Nabi Isa dari Tuhan yang memiliki langit dan bumi, bahawa Isa alaihi salam itu tidak lebih dari apa yang engkau sebutkan. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang telah engkau utuskan kepada kami. Kami mendekatkan diri dengan sepupumu dan para sahabatnya. Maka aku naik saksi bahawa sesungguhnya aku berbaiat kepadamu, berbaiat kepada sepupumu, dan aku masuk Islam di hadapannya kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Aku utuskan kepadamu Arha bin Asham bin Abhar. Sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa melainkan diriku. Jika engkau mahu supaya aku datang sendiri menemuimu ya Rasulullah, nescaya aku melakukannya. Sesungguhnya aku bersaksi bahawa apa yang kamu sabdakan itu adalah benar. Ini surah dia. Surah ini menyatakan Islam dan tawaduknya Najasyi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga anaknya sendiri yang diutus untuk membawa surat jawapan menyatakan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, layanan yang baik terhadap orang-orang Islam
yang berhijrah ke Habasyah sebagai menyahut seruan Allah dan Rasulnya dengan hati ikrar dan amalan. Betapa kasihnya Rasulullah SAW kepada orang-orang yang berhijrah dengan ditunjukkan dengan layanan baginda terhadap utusan Raja Habasyah, sehingga baginda SAW sendiri bangun walaupun para sahabat menyatakan biarlah kami sahaja yang menyelayani utusan itu. Tapi Rasulullah bersabda, innahum kanu li ashabi mukrimin wa inni uhibbu an ukafi'ahum, rawahul Baihaqi. Sesungguhnya mereka berbudi mulia terhadap sahabat-sahabatku, dan sesungguhnya aku membalas budi mereka. Bila Raja Najasyi atau utusan, Nabi bangun menghormati utusan ini. Bangun, Nabi bangun. Sahabat kata, tak payah Rasulullah, biar kamilah pergi layan. Tidak, Nabi kata tidak, kerana dia layan sahabat-sahabat aku dengan baik. Rombongan Habasyah yang berjumlah lebih dari 30 orang, di antara 30 hingga 39 orang itu memerhatikan segala tingkah laku dan gerak-geri Rasulullah SAW dan sifat-sifatnya yang mulia, dan mendengar ayat-ayat Quran yang dibaca di hadapan mereka. Lalu kemudian mereka semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka lah rombongan luar yang pertama mengunjungi Rasulullah SAW dan mendapat kelebihan beriman di hadapannya. Akhirnya berita tersebut sampai ke telinga Abu Jahal. Dia terus menemui rombongan itu dan dengan marahnya berkata kepada mereka, aku tidak pernah melihat rombongan yang bodoh seperti kamu. Kamu diutuskan untuk menyiasat berita lelaki ini. Belum apa-apa yang memuaskan kamu berada di sini, tiba-tiba kamu meninggalkan agama kamu dan terus membenarkan mempercayai ajarannya. Abu Jahal marah. Rombongan Habasyah menjawab, selamat sejahtera, pedulikan apa kamu. Kami tidaklah jahil seperti kamu. Terpulanglah kepada kami sendiri apa yang kami patut lakukan, dan terpulanglah kepada kamu apa yang kamu nyatakan. Kami tidak mahu menangguh-nangguhkan diri untuk menerima kebaikan, kata orang Habasyah pada Abu Jahal. Bersempena dengan peristiwa ini Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Surah Al-Qasas ayat 52 hingga 59. Artinya, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelumnya Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya Al-Quran itu, dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mereka itu diberi pahala dan 2 kali ganda disebabkan kebenaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang bermanfaat, mereka berkata, kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Ayat ini pujian Allah kepada rombongan Najasyi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mengambil kesempatan dari sistem dan undang-undang jahiliyah. Di dalam sistem jahiliyah dan undang-undangnya terdapat beberapa kesempatan dan peluang yang boleh diambil manfaat untuk menegakkan Islam dan mempertahankan Islam.
Cara ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persahabatnya, yaitu melalui peraturan himayah, memberi perlindungan kepada orang-orang yang lemah dan dizalimi, dan cara berjaran. Kedua perkara ini menjadi amalan kebanggaan di dalam masyarakat jahiliah. Adalah menjadi suatu kemegahan kepada seseorang yang kuat kedudukannya kalau ia dapat membela atau memberi perlindungan di bawah pengaruhnya. Di sana terdapat satu amalan masyarakat bukan Islam jahiliah, ialah memberi perlindungan. Seorang yang kuat, seorang yang gagah, yang berpengaruh, memberi perlindungan kepada orang yang dizalimi. Bila orang tak berani kacau dengan perlindungan dia, dia rasa bangga dan megah. Rasa bangga dan megah, rasa jangan kacau orang ni, jangan ganggu orang ni. Kalau ganggu, aku bertindak. Lalu orang tak ni ganggu, takut dia. Ada orang macam ni, dia tak masuk Islam. Dia tak masuk Islam. Terdapat Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sendiri mengambil peluang daripada kalangan yang memberi perlindungan, sama ada himayah ataupun jaran. Jangan kata jaran aku, dia jaran aku. Sayyidina Abu Bakar berlindung dengan jaran dia yang gagah. Nabi berlindung dengan Mut'im bin Adi. Bila Nabi dibelasah, dihentam, Nabi dipukul di Taif, Nabi nak balik Mekah. Lalu Nabi dilindungi oleh Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi tak masuk Islam, mati jahiliah, tapi melindungi Nabi di masa jahiliah. Jadi Nabi mengambil kesempatan daripada orang bukan Islam yang memberi perlindungan. Ini ada, zaman Nabi ada, zaman kita pun ada. Ada jenis manusia yang dia jahat, tapi kalau orang buat jahat ke orang, dia marah. Ada. Dan Nabi sebut adalah innallaha yansuru hadzal din birrajulil fajir. Kadang-kadang Allah Taala tolong agama dengan orang jahat. Orang baik menakut. Ada orang baik menakut. Tapi ada orang jahat, dia berani, tak boleh. Kita ambil kesempatan. Jangan kita berasa bangga kita ni baik sangat, tapi menakut. Tidak menegakkan yang benar. Kadang-kadang Allah Taala jadikan kebenaran itu ditegakkan oleh orang jahat. Ini akan berlaku, dan berlaku dalam kehidupan manusia, dan Nabi SAW mengambil kesempatan ini. Di antaranya ialah mengambil faedah daripada sikap mempertahankan keluarga yang dilakukan oleh Abu Talib, walaupun dia sendiri tidak beragama Islam, di mana kita telah membaca kisahnya. Walaupun berapa kali beliau dikunjungi oleh pemimpin-pemimpin Quraisy untuk menyerahkan kepada mereka urusan bertindak ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Talib tetap mempertahankannya dan mengarahkan keluarganya supaya mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Abu Talib dan tindakannya, walaupun di atas dasar kekeluargaan dan menunjukkan pengaruh pribadi yang tidak disertai dengan beriman kepada Allah, memberi faedah yang dapat diambil kesempatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan perlindungan yang diberi oleh Mut'im bin Adi ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif. InsyaAllah kita akan membaca kisahnya kemudian. Nabi mengambil peluang daripada keluarganya. Abu Talib memanggil keluarganya, anak beranak kalangan Bani Hashim. Mereka adalah puak-puak saudara Nabi, sepupu Nabi, 2 pupu Nabi, 3 pupu Nabi, 4 pupu Nabi, 5 pupu Nabi. Berapa pupu Nabi yang ada keluarga dengan Nabi? Abu Talib panggil mereka supaya mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas nama keluarga. Dan Nabi mengambil kesempatan daripada perlindungan ini. Ini tak jadi salah, dan Nabi mengambil kesempatan ini. Kalangan mereka ni tak masuk Islam, tapi di atas semangat keluarga. Satu lagi perkara yang menarik ialah perlindungan yang diberi oleh Ibnu Daghnah
kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seperti yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana apabila Abu Bakar berangkat untuk menuju ke Habasyah, tiba-tiba beliau berjumpa dengan Ad-Daghnah Ibnu Daghnah di suatu tempat bernama Barakal Ghimad. Ibnu Daghnah bertanya, "Wahai, mahu ke mana wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku telah dihalau oleh kaumku. Sekarang aku mau pergi ke tempat lain supaya aku dapat menyembah Tuhanku." Ibnu Daghnah berkata, "Orang yang sepertimu tidak layak meninggalkan negerimu dan tidak layak dihalau, kerana pribadimu suka menolong orang yang tidak berada, membantu orang yang lemah, memuliakan tetamu dan menolong orang yang susah. Aku menjadi jiranmu, pulanglah semula. Sembahlah Tuhanmu di dalam negerimu." Abu Bakar pun pulang semula bersama Ibnu Daghnah, dan Ibnu Daghnah mengisytiharkan kepada pemimpin Mekah bahawa ia memberi perlindungan kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka menerima apa yang dilakukan oleh Ibnu Daghnah dengan bersyarat, iaitu Abu Bakar radhiyallahu an dibenarkan beribadat di rumahnya, boleh bersembahyang di dalam rumahnya, boleh membaca Quran dan apa sahaja di rumahnya, tetapi tidak boleh sama sekali dibuat secara terbuka. Bila Ibn Daghnah, Abu Bakar nak pergi ke Habasyah, sama Sayyidina Osman, sama dengan Ja'far. Di tengah jalan berjumpa Ibn Daghnah. Daghnah ni jiran dia. Dia tanya, nak pergi ke mana? Nak tinggal negeri lah. Nak semayang tak boleh, nak cakap Islam pun tak boleh. Ibn Daghnah kata, orang macam mu tak layak dihalau. Mu baik dengan orang, mu buat salah apa? Balik, jangan pergi. Aku sanggup melindungimu. Dia kafir. Ibn Daghnah ni kafir. Lalu dia bawa Abu Bakar balik ke rumah dan berjumpa dengan Abu Jahal, jumpa pemimpin Mekah. Jangan kacau Abu Bakar, jangan kacau. Mereka kata, tak apa, aku tak boleh kacau Abu Bakar, dengan syarat jangan sebar kepada orang lain ajaran dia bawa ni. Ibnu Daghnah memberitahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an akan permintaan pemimpin Quraisy itu. Maka Abu Bakar pun tinggal di rumahnya. Setelah beberapa hari, ia pun membina tempat di halaman rumahnya. Dia buat surau, dia buat apa ni, lasar depan rumah dia, dekat rumah dia, buat kawasan. Di situ bersembahyang dan mereka membaca Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Apabila beliau membaca Al-Quran, ia menangis. Lalu ia dikerumuni oleh orang-orang perempuan musyrikin dan anak-anak mereka. Mereka tertarik mendengar dan melihat apa yang dibaca dan dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Perkara ini membimbangkan pemimpin Mekah. Lalu mereka menemui Ibnu Daghnah dan menyatakan bahawa kami hanyalah membenarkan dia bersemayang dan membaca Quran di rumahnya, bukan membuat tempat di halaman rumah. Kami bimbang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini dapat mempengaruhi anak-anak isteri kami. Halangi dia dari melakukan perkara ini. Kalau tidak, maka dibatalkan perlindungan yang diberi kepadanya. Ibnu Daghnah pun pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan mengugu Abu Bakar sama ada memilih perlindungan yang diberi dengan bersyarat atau ia membatalkan perlindungan itu. Dengan tegahnya Abu Bakar menjawab, aku memulangkan balik kepadamu perlindungan yang diberikan kepadaku. Aku redha dengan perlindungan yang dikurniai oleh Allah. Abu Bakar kata. Tegah Abu Bakar. Bila pemimpin Mekah menekan Ibnu Daghnah, jangan benar Abu Bakar bersyarah depan rumah dia. Syarah depan rumah orang pergi. Ibnu Daghnah pun minta Abu Bakar jangan syarah depan rumah, jangan baca Quran depan rumah, nanti mempengaruhi orang lain. Kalau tidak, aku tak sanggup. Abu Bakar kata, kalau tak sanggup, aku batalkan perlindungan, aku berlindung dengan Allah, kata Abu Bakar. Dari apa yang berlaku dan dilakukan itu menunjukkan kepada kita bahawa dibenarkan kita mengambil kesempatan dari peraturan-peraturan jahiliah jika sekiranya ia tidak merugikan perjuangan
dan tidak menjejahkan dasarnya. Dari sinilah maka gerakan Islam di zaman kini mengambil kesempatan dari sistem demokrasi dan menyertai pilihan raya. Bukan kerana mereka beriman dengan sistem itu, tetapi mengambil kesempatan dari peluang yang diizinkan untuk melaksanakan ma'ruf nahi mungkar dan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dan menyampaikan Islam kepada manusia. Tetapi apabila sistem yang ada semacam menutup segala lubang keizinan yang diberikan kepada perjuangan Islam, maka tiada pilihan lain melainkan meneruskan perjuangan dan menghadapi segala rentangan yang dilakukan. Di atas dasar kebebasan menyatakan Islam, maka semua kumpulan Islam dalam dunia yang mengikut Quran dan hadis menerima sistem demokrasi. Kerana demokrasi memberi peluang untuk bercakap, peluang untuk berhujah, peluang untuk berdakwah. Sekiranya ditutup demokrasi, diktator, maka kita tetap juga berdakwah dan menegakkan Islam. Tak boleh berundur sekali-kali. Ini kena faham. Begitulah kerjasama kita dengan orang kafir, dengan orang bukan Islam. Kita boleh kerjasama dengan orang bukan Islam selagi tak ganggu dasar hukum hakam kita dan peraturan kita. Bila dia ganggu dasar hukum hakam kita, matlamat perjuangan kita, tak ada kerjasama lagi. Ini batas yang kita kena faham. Wallahu a'lam.